Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay, kembali lagi kita pada minggu ni setelah kita bercuti pada minggu yang lalu. Jadi, masih lagi dalam subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan untuk tingkatan 2 bersama Cikgu Syikin. Masih di bawah topik penyalahgunaan bahan, di mana minggu ni kita akan tengok lebih sedikit sambungan bagi topik yang lepas. Okay, jadi stay tune. Okey anak-anak, untuk minggu ni kita akan lihat faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan dan bagaimana kita nak mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, kamu tahu tak apa faedah jika kita tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan? Okey, macam minggu yang sudah, kita dah tengok apakah kesan-kesan jika kita terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Contohnya seperti boleh mendatangkan kerugian kepada negara kita. Selain daripada tu, dia juga boleh menyebabkan kita mendorong kita membuat kecederaan kepada orang yang berada di sekeliling kita kan. Okay, jadi minggu ni kita nak belajar, kita nak tengok apakah faedah yang kita akan dapat jika kita tak melibatkan diri langsung dalam penyalahgunaan bahan. Okey, yang pertama, badan kita akan jadi sihat dan cergas. Cergas dan cerdas. Okey. Bagaimana kita boleh jadi sihat dan cergas? Okey, macam yang kita dah tahu, bila kita guna bahan terlarang berlebihan, contoh seperti minggu yang sudah cikgu dah bagi tahu, contoh macam rokok, seperti arak ataupun dadah. Okay, dia boleh mendatangkan kesan buruk kepada diri kita. Jadi jika kita tidak ambil ataupun kita tak terlibat langsung dengan penyalahgunaan bahan ni, badan kita akan jadi sihat. Okay. Yang kedua, hidup kita lebih bahagia. Macam mana pula boleh jadi lebih bahagia? Okey, kerana orang yang sihat, orang yang cergas, dia tidak akan mendatangkan kecederaan kepada orang lain sebab dia boleh berfikir secara waras. Okey, bila kamu dalam pengaruh dadah, kamu tak boleh berfikir secara waras. Jadi bila kita tak ambil dadah, tak ambil arak, benda-benda yang boleh memabukkan kita, okey, hidup kita lebih bahagia. Okey, sebab kita boleh berfikir secara waras. Okey. Kita juga dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, gaya hidup yang sihat ni macam mana? Okey, contohnya kita selalu tengok ada orang kadang-kadang petang-petang dia boleh pergi berjoging dengan ahli keluarga dia ataupun boleh makan ramai-ramai. Okey, cikgu tahu sekarang kita memang musim PKP. Masih lagi orang kata pergerakan tu terhad. Tetapi kita masih boleh mengamalkan gaya hidup yang sihat bersama keluarga. Okey, kalau kamu terlibat dengan penyalahgunaan bahan, kamu sentiasa macam dalam keadaan yang hayal atau mungkin kamu dalam keadaan yang orang kata mabuk. Okey, susah kita nak buat aktiviti bersama keluarga. Jadi bila kita dapat mengelakkan diri dari penyalahgunaan bahan ni, kita dapat amalkan gaya hidup yang sihat bersama keluarga ataupun mungkin dengan rakan-rakan dan masyarakat. Okay, seterusnya, ekonomi negara akan jadi lebih maju kerana lebih ramai anak muda yang sihat, kemudian lebih berjaya sebab macam minggu yang lepas, minggu yang sudah, cikgu dah cakap, bila kita ambil contoh macam dadah berlebihan, okay, kita dah hidup terombang-ambing, jadi kita tak apa orang kata tak nak bekerja dah, kan? Itu boleh menyebabkan ekonomi kita merudup. Okay, tapi bila kita tak terlibat langsung dengan penyalahgunaan dadah ni, kita boleh bekerja
dengan lebih baik. Okay, jadi ekonomi negara kita akan lebih maju sebab lebih ramai anak muda yang berada dalam sistem industri kita. Okay. Okey, kemudian keselamatan diri terjamin. Macam mana keselamatan diri terjamin pula? Apa kaitan dengan faedah ni? Okey. Keselamatan diri terjamin bermakna, okey, contoh. Kalau kamu ni menagih dadah, contoh menagih dadah, kemudian tak ada duit, lepas tu pergi merompak. Bila merompak, polis tangkap ataupun mungkin ditembak. Dah keselamatan kita dah terancam. Okey, sebab awak dah mendatangkan bahaya kepada orang lain. Tetapi kalau kita tak terlibat langsung dengan penyalahgunaan bahan ni, keselamatan diri kita terjamin sebab polis ataupun orang sekeliling dia tak akan sesuka hati nak tembak kita ke ataupun nak pukul kita ke kalau kita tak ada buat salah, kan? Okey, jadi benda tu sebenarnya orang kata bila kita buat kesalahan tu boleh menyebabkan orang lain marah. Okey, seterusnya. Okey, terhindar daripada sebarang penyakit. Penyakit apa? Okey, contoh kalau kita berkongsi jarum, dia boleh mendatangkan HIV. Okey, berkongsi jarum mendatangkan HIV. Kalau kita buat hubungan pelbagai, contohnya bertukar-tukar pasangan, okey, boleh mendatangkan penyakit kelamin. Ataupun mungkin boleh menyebabkan mengandung tanpa pasangan yang halal. Okey, maksudnya kat sini bila mengandung, awak ada ambil dadah, anak tu mungkin boleh jadi ada kesan kepada HIV jugalah. Okey, jadi bila kita tak ambil langsung, tak terlibat langsung dengan perkara-perkara tu, jadi kita boleh terhindar daripada banyak jenis penyakit. Okey. Okey, kita nak tengok bagaimana kita nak atasi penyalahgunaan bahan ni. Okey, yang pertama kita mesti pilih rakan yang bagus. Rakan Nombor satu, rakan. Kenapa kita kena pilih rakan? Okey, contohlah. Kalau kita pergi sekolah, kamu berkawan dengan orang yang suka mencuri. Awak tahu dia suka ambil barang kawan. Lepas tu awak berkawan dengan dia, lama-lama awak pun boleh terikut perangai dia, kan, ambil barang kawan ataupun mungkin membuli kawan ke. Jadi kamu kena pilih rakan yang baik. Maksudnya pilih rakan-rakan yang boleh mendorong kita ke arah kebaikan. Jadi ini secara tak langsung boleh mengatasi risiko penyalahgunaan bahan. Sebab bila kawan kita baik, dia tak akan terlibat dengan penyalahgunaan bahan tadi. Okey, kemudian kita kena jaga gaya hidup. Okey, itu yang kedua, jaga gaya hidup. Contoh, tak adalah pergi melepak dekat klub malam ke. Okay. Bukan kata kamu tak boleh bersosial. Okey, kita boleh bersosial tapi dalam keadaan yang berpada dan tengok keadaan sekeliling lah. Maksudnya bila kamu bersosial tu tak adalah kamu ambil arak, kamu tak ambil pil hayal ataupun ekstasi ke, okay, ataupun berkongsi jarum ke, okay, tak ada okay. Bersosial yang kita buat contoh macam kalau kita pergi parti hari jadi, tak ada masalah sebab makanan tu tak menghayalkan ataupun tidak memabukkan. Okay. Yang ketiga, ni tadi satu, pilih rakan, kemudian gaya hidup. Ketiga, mengambil ubat tidak diambil secara berlebihan. Okey, kenapa kita tak boleh ambil ubat secara berlebihan? Kenapa? Okey, cikgu dah terangkan, ubat ni dia sejenis dadah. Okey, tetapi jika kita ambil dengan kuantiti atau amount yang betul dengan nasihat doktor, dia tidak mendatangkan masalah kepada kesihatan kita. Tetapi sekiranya kamu ambil berlebihan dos. Okey, dos berlebihan ni macam mana? Okey, contoh
katalah doktor kata ubat tidur ni awak boleh ambil satu hari satu biji saja. Okay, contoh awak ada masalah nak tidur lah kan. Awak ambil satu hari satu biji saja, doktor kata. Tapi kamu degil. Kamu ambil terus 5 biji. Okay, itu dah jadi berlebihan. Bila berlebihan, kamu boleh berhayal dan itu boleh menjejaskan kesihatan kita. Itu dah jadi salah satu penyalahgunaan bahan. Okay. Seterusnya, tidak terjebak dengan bahan terlarang. Okay, macam mana kita nak atasi risiko penyalahgunaan bahan ni dengan langsung tak nak terjebak. Okay, contoh, kamu pergi ke pesta ataupun berjumpa rakan-rakan. Ada nampak kawan-kawan yang ambil pil yang contoh macam pil kuda ke apa ke kan. Kamu tak join dia. Jangan join dia. Kita elakkan diri daripada pergi kepada bahan tersebut. Okay. Sebab tu tadi kita kena pilih rakan. Okay. Kemudian pilih kerja yang halal di sisi undang-undang. Okay. Macam mana pilih kerja ni? Okay. Contoh. Dalam kita punya dunia ni banyak pekerjaan. Betul? Okay. Tetapi ada orang memilih untuk menjadi tokan dadah ataupun pengedar dadah. Okey, itu ialah kerja yang tidak halal di sisi undang-undang. Jadi dia boleh mendatangkan orang kata risiko kepada penyalahgunaan dadah lah ataupun penyalahgunaan bahan. Okey, contoh kalau kamu jadi pengedar rokok yang apa tu seluduk tu kan? Rokok seluduk tu. Tu sebagai contoh cikgu bagi contoh je. Hari ni mungkin kamu jual rokok tu. Okey. Esok lusa, mungkin kamu pula yang akan hisap rokok tu. Betul? Okey, mungkin kamu asalnya tidak menghisap rokok. Tapi bila kamu dah jual, kamu tengok macam seronok pula orang ni hisap. Nak test lah. Nak test lah. Bila sebut nak test lah, itu dah jadi bahaya sebab tu kena pilih kerja yang elok dan halal di sisi undang-undang. Okey, contoh pekerjaan yang kamu boleh buat, tak ada masalah. Kerja dekat McDonald boleh. Kalau kamu jadi tukang sapu sampah pun tak ada masalah. Okey, yang penting dia halal dan dia tidak mendatangkan masalah kepada hidup kamu lah. Sebab kalau kamu katalah kamu jadi orang yang mengedar barang-barang terlarang ni, bahan-bahan yang terlarang ni, okey, polis akan cari kamu. Orang-orang sekeliling akan hina kamu. Okey, keluarga kamu akan jadi malu. Okey, dia banyak kesan bila kita salah pilih apa yang sepatutnya kita buat, dia akan mendatangkan kesan kepada diri kita, kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Okey, sebab kalau kamu pilih kerja yang tak bagus, ekonomi negara akan merudum sebab dah ramai pula jadi perompak. Contohlah kan. Kenapa merompak? Kenapa mencuri? Sebab nak duit, nak beli bahan yang terlarang. Okay, jadi itu dah menyebabkan ekonomi kita jadi semakin teruk lah. Okay, sepatutnya kita ni membantu kepada ekonomi negara. Okay, faham tak? Okay. Okay, jadi untuk minggu ni itu saja. Jadi kita dah habis tentang penyalahgunaan bahan. Tugasan kamu minggu ni senang saja. Cikgu nak kamu rakamkan satu sama ada video ringkas ataupun rakaman suara. Terangkan kepada cikgu macam mana kita nak mengatasi risiko penyalahgunaan bahan. Dan apa yang kita boleh buat supaya kita tidak terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okay? Bila kamu dah rakam sama ada suara ataupun video, kamu hantarkan kepada cikgu. Okay? Jadi sampai kita bertemu lagi di lain masa dengan topik yang baru. Mungkin lepas ni kita akan masuk pada pendidikan jasmani pula. Siapa tahu? Okay, kita tunggu nanti tau. Okay, Assalamualaikum.